Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, saudara-saudari, para penonton yang dirahmati. Biasa kita bersiaran bicara Ramadan pada pukul 10 pagi. Tapi hari ini kita lewat sikit. Uh, Kita buat sebelah petang, jam 5 petang, sambil kita menunggu iftar, menunggu waktu berbuka. Ada kalau sahabat-sahabat kita di Sabah, dia berbuka pukul 6.20, maknanya dalam 1 jam lebih lagi mereka akan berbuka bersungkai, dia panggil. Hari ini sepatutnya saya kerana kita terpaksa mengubah jadual. Jadi sahabat saya terpaksa kita cancelkan lah. Kita cancelkan. Mungkin lain kali ada rezeki kita dapat bersama dengan um, kawan saya dari Sabah itu, pensyarah IPG Campus Ken. Uh, saya tak pasti, dia ada bunyi grup-grup sikit ni. Okey, jadi hari ini um, saya terpaksa sekali lagi berseorangan. Jadi kebetulan kita pun ada sikit lagi berbaki. Itu kita cerita tentang apa nama ni, 10 pelebur dosa. Baru tiga perkara yang meleburkan dosa yang saya sempat sampaikan. Kita ada 10 kalau ikut apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ada 10 perkara yang meleburkan dosa. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, kita tak buang masa hari ini. Kita terus, saya nak cerita balik sikit secara ringkasnya apa yang kita dah ceritakan pada uh, hari itulah. Pada hari itu cerita mengenai perkara-perkara yang meleburkan meleburkan dosa ini. Satunya ialah taubat. Satu yang pertama, dosa kita dosa-dosa kita ni dapat dileburkan, dapat dihancurkan dengan bertaubat. Allah sebut dalam ayat hari itu, kita dah baca ayat ni, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la tuqnitu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang, katakan wahai Muhammad, bagi tahu wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, orang-orang yang begitu melampau pada diri dia, maksudnya banyak dia buat dosa, dia saja buat dosa gitu. Bagi tahu kepada mereka wahai Muhammad, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan rasa apabila kamu banyak dosa tak ada peluang dah untuk kamu bertaubat. Tidak, jangan begitu. Kerana Allah suruh Nabi kita bagi tahu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dosa, semua dosamu. Syaratnya kamu bertaubatlah, minta ampun dan bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani, lagi Maha Penyayang. Jadi ini pintu untuk kita meleburkan dosanya ialah pintu taubat. Kita bertaubat. Tuhan nak ampun dah dosa kita, Tuhan nak leburkan dah dosa kita, tapi kalau kita tak minta, Tuhan tak beri. Nah, Tuhan tak akan bagi. Jadi leburkan dosa kita dengan kita bertaubat. Taubat ni dia ada 3-4 syarat yang secara ringkasnya kita sebut dah pada hari itu. Pertama, taubat ni nombor satu sekali, syarat pertamanya ialah kita merasa bersalah. Kita rasa apa yang kita buat tu salah.
Jangan duk berasa betul semua. Oh, kita je betul. Mana kita tidak tak tadi taubat gitu. Syarat yang pertama ialah kita rasa apa yang kita dah buat tu ialah satu dosa, satu kesalahan dan satu perkara yang Tuhan marah. Itu satu. Kena rasa begitu. Kena rasa tu Allah aku buat satu benda tak salah. Rupanya benda dosa. Tuhan murka. Tuhan marah. Rupanya berlarangan Allah yang aku buat ni. Dia kena rasa gitu. Yang kedua, kita rasa menyesal. Dah lah, bila tahu dah kesalahan tu, kita rasa sesal lah. Kita rasa sesal, kita tak nak buat lagi. Kita berazam bahawa kita tidak akan buat lagi. Menyesal sangat-sangat. Yang kedua. Yang ketiga ialah kita mohon keampunan. Mohon ampun, minta ampun dengan Allah. Minta supaya Allah ampunkan dosa kita. Satu, tiga, kita kita mohon keampunan daripada Allah. Minta Allah ampunkan dosa kita. Tiga perkara ni pun tak apa dah. Itu dipanggil taubat. Itu yang pertama. Bila kita taubat kita masuk kategori sebagai taubat nasuha. Taubat yang nasuha, maksud taubat yang bersungguh-sungguh. Taubat yang mari daripada hati, tak ada orang paksa, tak ada gapo, maka pasti Allah janji, dia kata dia akan ampunkan dosa kita. Leburkan segala dosa tu. Yang pertama. Yang kedua ialah istighfar. Pintu ataupun perkara yang boleh meleburkan dosa kita ni istighfar. Istighfar ni satu bahagian daripada taubat lah. Nah, satu bahagian daripada taubat. Kalau taubat ni dia ada 3 syarat tadi. Istighfar ni hanya kita minta ampun dengan Allah. Kita minta ampun dengan Allah. Itu pun sudah dipanggil istighfar. Macam astaghfirullah. Kalau bahasa Arabnya kita kata astaghfirullah. Aku mohon keampunan. Minta Allah ampunkan aku. Itu dianggap dikira sebagai istighfar. Nabi kata, yang kita cerita dah ni dulu. Nabi kata, naba abdun zamban. Jika salah seorang daripada hamba Allah, dia melakukan dosa. Dia buat satu dosa atau 2 dosa atau 3 dosa. Lepas tu faqal, lalu lepas dia buat dosa tu dia kata, ai Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, ai Rabb, wahai Allah, aznabtu zamban. Aku telah buat dosa, terlanjur dah aku ni, pergi buat dosa. Ya Allah, aku ni telah terlanjur buat dosa. Faghfirli, maka tolong ampunkanlah aku. Sepatah, buat patah ya. Bila Nabi kata seorang hamba ni, seorang manusia ni, dia buat dosa. Bila dia buat dosa, selepas dia buat dosa, ya Allah, ai Rabb, gitulah. Aznabtu zamban. Allah, aku dah buat dosa dah ni. Aku dah buat satu dosa, aku dah buat dah barang melarang. Faghfirli, maka Allah tolong ampunkanlah aku. Allah kata kan, kalau kita kata gitu je, Allah kata faqal alima abdi, alima abdi anna lahu rabban yaghfirul zamba wa ya'khudhu bihi. Allah kata, oh loh, hamba aku seorang ni, dia tahu rupanya dia ni ada Tuhan, dia masih ada Tuhan yang maha pengampun, yang akan mengampunkan dosa dia dan yang akan menghukum dia. Oh, khabar lagi dia ni. Allah akan kata begitu. Allah kata, Allah bagusnya hamba aku ni, dia masih teringat lagi kata dia ni ada Allah, ada Tuhan yang sentiasa akan mengampunkan dosa dia dan yang menghukum segala kesalahan dia ataupun yang akan membalas segala kebaikan dia. Bila gitu, Tuhan kata apa? Waqad ghafartu. Aku ampun dah dosa dia. Aku ampun dah dosa dia. Allah, Tuhan kata, Tuhan pula hak jenis perkara duk tengah panas, duk tengah hujan tu, bukan Tuhan tu. Dia ni ada Tuhan yang maha pengampun, iaitu Allah. Walaupun dia ni buat dosa, walaupun dia langgar perintah Tuhan, tapi dia teringat, lepas dia buat dia teringat. Nabi kata lagi, summa aznaba zamban akhar. Lepas dah faghfirli, taubat apa ni, minta ampun dah. Lepas tu pergi buat dosa lain pula.
hamba saat ni pergi buat dosa lain pula. Lepas buat faqal ay rabbi aznabtu zamban akhar. Ya Allah, aku pergi buat dosa lain pula. Kemarin buat dosa ni, hari ni pergi buat dosa lain pula. Faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah. Tuhan kata apa? Allah apa kau ni faqala rabbuh. Allah Tuhan dia akan kata alima abdi anna lahu rabban. Hamba aku ni, dia masih ingat lagi, dia masih tahu lagi, masih sedar bahawa dia ni masih lagi ada Tuhan yaghfiruz dzamba, yang sentiasa mengampun ke dosa, wa ya'khudhu bihi, dan yang membalas, kalau buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Qad ghafartu, aku ampun ke dosa dia. Ghafartu li abdi, aku ampunkan dosa dia untuk hamba aku ini as-salisah aw rabi'ah, 3-4 kali, 3 kali yang ketiga, kali yang keempat, kali yang ke berapa pun. Kalau dia buat dosa, dia minta maaf, dia minta ampun dengan Allah, maka Allah kata, dia kabar lagi dia ada Tuhan. Dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha menghapuskan dosa. Tak apa, aku maafkan. Kedua, ketiga, keempat. Sebab tu Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Dia tidak jemu-jemu, dia tidak puas-puas. Tak seperti kita orang minta maaf sekali, beres. Mari buat salah pula, minta maaf kali pula. Taubat, tak maaf dah. Taubat kita tak maaf dah. Baru ni tak maaf dah buat pula. Apa kebagai? Kalau kita lah. Tu beza kita dengan Allah lah. Jauh jelak orang panggil. Memang tak boleh nak bandingin lah. Manusia hamba dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia kodok hari ni. Tak tahu ulah pula. Ulah dah hari tu. Tapi nak royak pula, takut tak ingat. Yang ketiga ialah kebaikan. Amal-amal kerja buat kita yang baik. Kerja amal kita yang baik boleh menghapuskan dosa. Boleh meleburkan dosa. Yang ketiga ni, benda perkara-perkara baik yang kita buat. Kita hormat ke orang tua, kita hormat ke ibu bapa, kita hormat ke tok guru, kita hormat ke orang-orang alim, kita tolong orang susah, kita tidak maki hamung orang yang bawah pada kita, kurang cerdik pada kita. Nah, kita tidak apa? Tidak remehkan mereka. Kita hormat kepada orang-orang budak-budak. Kita tidak wajah main ke budak. Kita mulut kita jaga, tidak ngumpat, tidak ngeji, macam gitu. Satu kerja baik, maka satu pekerjaan baik yang kita buat akan meleburkan banyak dosa. Bukan satu dosa, tapi banyak dosa. Tuhan sebut dalam satu ayat, kita baca dah dulu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, amalan baik yang kita buat, kerja-kerja baik yang kita buat tu, yudhibnas sayyiat. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa kejahatan kita. Dosa-dosa kejahatan kita. Kita dengan manusia, ya beza manusia ni buat baik setara mana pun. Orang ingat hak jahat tu. Hak jahat tu orang ingat. Hak kita buat jahat tu orang ingat. Hak kita buat baik, baku-baku orang tak ingat. Tu perangai manusia. Allah dah membuat baik, maka segala kejahatanmu aku lupa habis, aku ampun habis. Allah akan ampun ke segala kejahatan kita. Macam Tuhan kata lah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tuhan tahu sebelah bulan lepas kita buat dosa, banyak dosa kita. Tapi bila man shoma Ramadan, mu puasa dalam bulan Ramadan ni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku buat habis dosa setahun lepas. Dosa lepas-lepas aku buat habis. Walau banyak mana dosa mu buat, buat habis. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, siapa dia yang menghidupkan malam Ramadan, mendiri ke hari malam-malam Ramadan ni, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap kau Tuhan ngerti. Harap ke Tuhan ya, tidak harap ke manusia. Tidak harap ke benda-benda lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampunkan segala dosamu. Tu Tuhan. Dah, kita ni buat baik setahun, orang kata ujian kemarah setahun pada dengan ujian seminit, basuh habis tanah. Tu perangai manusia. Dah, ujian setahun, kemarah setahun, ujian sebentar, basuh habis. Tak ada dah hak kemarah setahun tu. Allah dah mu buat jahat sebanyak mana pun, bila mu melakukan perbuatan baik, maka kejahatan yang mu buat tu dihapus, ditolak habis. Beza lah, beza. Maka banyak-banyakkanlah kita berbuat baik. Tu yang ketiga. Ini kita nak yang hak baru sikit lah. Hak baru lah, hak baru. Kepada yang ketiga, yang baru ni kita dah yang ketiga. Yang keempat.
yang meleburkan dosa yang keempat. Apa dia Doa. Doa doa orang lain kau kita. Doa sahabat-sahabat kita, doa saudara-saudara kita. Kita tak doa, kita kali malah nak doa kali kita ataupun tak erti nak doa. Kalau tak sebut nama pun umum, ya Allah ya Tuhanku, berilah keselamatan kepada saudara-saudaraku, sayang-sayang aku, hok duduk situ-situ, hok duduk sini-sini. Hok baik dengan aku, hok biasa tolong aku, hok biasa balah dengan aku, hok biasa sepak aku, hok biasa tapa aku. Doa okey. Berilah kesihatan kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka, berilah rezeki banyak kepada mereka. Kita doa suruh Tuhan beri rezeki banyak dia, kalau Tuhan makbul ke doa kita tu, pak kita banyak rezeki. Ni doa. Gitu juga kita minta, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa mereka. Dosa mereka kalau dia mati dah, dosa mereka. Sebab tu ada dalam doa tu al-ahya minhum wal amwat, hok hidup dan hok mati. Dia ajar orang ajar kita kalau doa untuk orang hidup, doa untuk orang mati sekali. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lana dzunubana. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Wali walidaina, dan dosa kedua ibu bapa kami. Wali jami'il muslimin, dan dosa semua orang-orang muslimin. Wal muslimat, orang-orang muslimin hak tina. Wal mu'minin wal mu'minat, orang mukmin jatuh, orang mukmin tina. Orang mukmin laki, orang mukmin perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, hak hidup dan hak mati, yang masih hidup dan yang telah mati. Maknanya doa ini boleh menghapuskan dosa. Kita minta ampun dosa mereka, orang yang kita minta doa tu pun diampunkan, dosa kita pun lebur. Jadi dua-dua lebur. Ni salah satu pelebur dosa. Yang ketiga, yang kepaknya pelebur dosa yang keempat. Yang keempat apa dia? Doa orang yang beriman. Ni yang keempat tadi, doa yang keempat dah tadi dah. Doa orang yang beriman. Yang kelima, kita cari yang kelima pula. Yang kelima ni, yang keempat tadi ya, doa orang mukmin kepada kita lah, kepada orang kita, maka kita Allah lebur ke dosa kita juga. Ada orang kata dosa-dosa yang Allah leburkan tu hanya dosa-dosa kecil ya. Dosa besar dak. Tapi ada ulama yang mengatakan bila Tuhan sebut, macam Tuhan sebut dalam bab Ramadan tu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan segala dosa dia. Maksudnya dosa kecil, dosa besar, Allah ampun belaka. Tak apalah. Waktu kita rasa caralah Allah nak ampun dosa kecil saja ko, Allah tak saya ampun dosa besar ko, biar gilah waktu tu. Yang penting dia ampunkan dosa kita. Dia ampunkan dosa kita dah. Kita nak tu. Yang keberikutnya ialah syafaat Nabi SAW. Untuk nak dapat syafaat Nabi yang boleh meleburkan dosa kita ialah syafaat Nabi. Gapo syafaat Nabi ni? Syafaat ni ialah pertolongan daripada Nabi. Nabi dia tak ada kuasa juga nak tolong orang tu orang ni. Dia minta dengan Tuhan beri. Nabi tu dia boleh beri syafaat dengan izin Allah. Kalau dia nak beri syafaat kepada orang tu, Allah kata tak, aku tak beri, maka tak boleh syafaat tu. Syafaat Nabi, yang syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sebab kita ni, kita banyak buat dosa, maka ada peluang untuk kita dapat syafaat daripada Nabi. Ada peluang. Sebagaimana telah terdapat dalam hadis mutawatir, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar daripada kalangan umatku. Nabi kata, orang dosa besar umatku, umat Nabi Muhammad ni, syafaati li ahlil kabair. Orang buat dosa besar pun aku boleh beri syafaat, kata Nabi. Nabi sebut lagi dalam hadis lain, dia kata khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ati fakhtartu asy-syafa'ah li'annaha a'ammu wa aktsar. Atarawnaha lil muttaqin? La, walakinnaha lil muznibin al mutalawwithin al khatta'in. Ni hadis Nabi.
Nabi kata separuh daripada umatku ni akan dipilih masuk syurga. Separuh daripada umat Nabi Muhammad akan masuk syurga. Ramai ni. Umat Muhammad ni tak tahu berapa ratus juta, berapa bilion, berapa laksa tak tahu. Separuh daripada umatku, Nabi kata separuh daripada umat aku ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Akan diberi syafaat. Ataupun dia akan diberi syafaat. Ada tak layak masuk syurga dosa banyak, tapi aku minta izin dengan Allah. Allah beri kuasa kat aku untuk bagi syafaat. Bagi syafaat. Maka aku pun pilih agar umatku diberi syafaat. Aku pilih ya, siapa dia yang layak untuk aku nak bagi syafaat. Pilih. Kerana itu kerana itu tentu lebih umum dan lebih banyak. Maknanya orang yang boleh syafaat daripada orang yang masuk syurga kerana amalan dia tu ramai orang masuk syurga kerana syafaat Nabi. Kerana apakah syafaat itu hanya untuk orang bertakwa saja? Ada orang tanya lah, syafaat ni bagi orang bertakwa dah kau kerana? Dah, Nabi kata dah. Asy-syafa'ah itu untuk mereka yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Orang buat kerja dosa besar, aku pilih, aku beri syafaat aku buat tu. Orang takwa dah. Tak kena syafaat dah, memang dia boleh masuk syurga dah. Jadi syafaat ni akan diberi kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ni untung lah. Bukan kata untung orang buat dosa, tapi maknanya kalau kita dah buat dosa, terlanjur buat dosa, jangan duduk bimbang sangat, putus asa. Beratlah kita buat dosa tu, tak apalah kita. Bukan gitu. Ada lagi benda-benda yang boleh menyebabkan dosa kita dileburkan. Duk cari ada ayat Quran ni, duk tak jumpa, duk cari. Tak ingat ayat dia ke apa dia kata. Jadi itulah sahabat-sahabat kita semua, berapa perkara dah ni? 4-5 perkara dah. Ada selagi amalan kebaikan yang kena. Yang 5 dah kita sebut tadi. Yang kena ialah amalan kebaikan hak kita buat, kita tuju kat orang. Tadi doa orang tuju kita. Maka dosa kita lebu. Nombor 4 tadi. Nombor 6 ni ialah kebaikan orang, kebaik amal baik dia. Amal baik dia apa ni? Dia tujukan kepada kita. Dia tuju kepada kita. Bukan semua amal baik lah. Ada beberapa amal baik yang orang tu buat, lepas tu dia beri kita. Dia buat atas nama kita. Contohnya macam sedekah. Sedekah. Ada contohnya macam puasa. Macam kita tolong puasa ke mak ayah kita. Haji, kita buat haji ke mak ayah kita. Itu boleh meleburkan dosa orang-orang yang kita buat untuk dia tu. Jadi itu katanya Nabi kata man mata wa alaihi siyam sama anhu walijuhu. Siapa-siapa yang mati tapi dia masih terlekat hutang puasa, maka walinya, maknanya orang yang menjaganya, boleh tolong puasa untuk dia. Itu nak ayatnya. Dia berhutang, maknanya dia berdosa lah. Kerana dia tak, masa dia hidup dia tak puasa. Kalau dia tak ada nak puasa tu lain cerita. Tapi dia boleh puasa masa hidup dia tak puasa. Jadi bila dia mati, dia tak ada ganti, wali dia boleh tolong puasa ke dia. Maka lepaslah tanggungnya dia, dosa dia tu. Maknanya amalan orang. Macam juga sedekah. Yang kita duk sedekah, kita ada seriah 2 rias, kita sedekah kepada atas nama mak kita, ayah kita. Maka boleh pahala mak ayah kita tu. Dan kalau ada dosa-dosa sikit sebanyak tu, boleh meleburkan, bukan setakat boleh pahala, meleburkan dosa-dosa dia. Meleburkan dosa-dosa dia. Tu yang ke-6. Ada ayat Quran kata, kalau gitu ayat Quran ada sebut dalam satu ayat, dia kata wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ada dalam satu ayat tu, Tuhan kata, dan bahawasanya seorang manusia itu tidak akan boleh sesuatu apa pun kecuali apa yang dia usahakan. Kalau hak dia usaha je boleh, kalau hak akhir. Ayat lain lagi Tuhan sebut wa minal a'rab man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin
indallahi wa salawatir rasul. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di antara orang ramai orang Badui ini ada juga yang beriman dengan Allah dan ada juga yang beriman dengan hari kiamat. Dia memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperolehi doa Rasul. Jadi kalau dia sedekah, kalau dia buat baik ke apa semua ni, sebagai satu jalan untuk Nabi doa ke dia, Nabi beri syafaat ke dia. Bukan usaha dia, dia beriman, dia bersedekah dan gapo aja. Tapi ada satu lagi selain daripada gapo dia buat ni, ialah dia dapat doa daripada Nabi. Tu maknanya bukan usaha dia. Dia tak pernah jumpa Nabi, dia tak minta pun Nabi doa dia, tapi Nabi doakan dia, Nabi doakan kesejahteraan dia. Ni pengecualian. Ada benda dia tidak usaha tapi dia dapat. Ada pengecualian. Jadi itu di antaranya lah. Jadi banyak lagi cerita-cerita lain. Yang ketujuh, kita nak pergi kepada yang ketujuh yang meleburkan dosa ni. Perkara yang ketujuh yang meleburkan dosa. Apa dia? Perkara yang ketujuh ni ialah musibah di dunia yang menjadi sebab hapusnya dosa. Musibah, bala, bencana. Sebagaimana law ni lah. Law ni berlakunya COVID. Macam-macam orang kecek bab COVID ni. Macam-macam orang kecek bab COVID ni. Ada kata COVID ni pandemic. Ada kata pandemic. Ada kata virus. Dia mari tidak dirancang lah, memang mari. Ada kata virus COVID ni memang dirancang. Dua-dua ni sama ada hok dia mari sendiri ataupun hok dia dirancang, dua-dua ni memang bahaya. Bawa maut belaka. Tidak kata dah demo rancang, katanya puak-puak Yahudi duk rancang. Walaupun kalau lah betul dia rancang, kita mati juga kalau kena COVID. Katalah mari terus daripada Tuhan sekati, pun kita mati juga kena COVID. Jadi ini satu bencana. Jadi tak sudut balah lah mari mana kita bukan kerja kita. Kita bukan doktor, kita bukan pakar. Kau duduk balah pokok kita. Oh COVID ni mari situ, mari sini. Ya Allah kau. Biagilah mari mana. Yang penting kita hindarkan diri kita. Kita mengelak daripada kena COVID. Kita dengar kita bersabar. Kita berdoa. Ni musibah. Musibah yang Allah nak turun kita. Salah satunya ialah sebab nak leburkan dosa-dosa kita. Nak leburkan, nak hancurkan dosa-dosa yang ada kita ni melalui musibah, melalui COVID ni. Tapi kalau kita duk maki kau maki orang tu, maki orang ni, kau tambah dosa. Tuhan waktu turun COVID ni nak hapuskan dosa kita, tapi kita kau degung kata kau ni dah, kata kau tu guru, kata kau tu apa ni tu pihak majlis hak tutup masjid lah, kata tak takut Tuhan kau gapo dia. Macam-macam kita duk maki. Jadi patutnya kita Tuhan nak hapuskan dosa kita, tapi kita tidak sabar. Kita tidak sabar dengan ujian yang Tuhan mari. Dah nampak kan kalau muka masjid, buka tutup masjid ni bukan kuasa kita, kuasa majlis, kuasa polis, kuasa KJL. Jadi kalau dia nak tutup kira kalau salah arahamu tu mung lah tanggung. Betul tak? Katalah majlis agama kau gapo istihar masjid tutup. Kita pun tak boleh nak pergi semaya. Maka arah tu salah. Bukan kita tanggung. Kita taat ya. Kita taat lah. Dia tak pergi, tak usah pergi lah. Mung lah tanggung. Apa aku tak pergi masjid, aku tak main jemaah tu. Mung tanggung. Kalau lah arah tu salah. Maka kita, Tuhan ampunkan dosa kita. Tuhan nak ampun dosa kita. Tapi kalau kita duk maki hamung pula dia, tak ada gaya lah kitanya. Dah lah masjid kita tak boleh pergi. Juga kita, dosa pun tidak diampunkan. Jadi ni satu yang kita kena renung molek lah. Walaupun ada benda, bila musibah mari, kita banyak benda kita tak setuju. Yang pihak berkuasa buat gitu begini. Tapi bukan semestinya kita kena lawan. Ada benda yang kita lawan. Pada dengan kederak kita lah. Siapa dia kita nak lawan. Kalau kita rasa kita boleh lawan dan benar kita, orang dengar kata kita, okey. Tapi kalau setakat kita duk popa, orang tak dengar pun kata kita. Jadi baik duk dia. Baik duk dia. Jadi apa nama ni? Tuhan sengaja. Ada dalam ayat lain kayak allazi
Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, aku buat mati, aku buat hidup, aku buat senang, aku buat susah, aku buat sesok, aku buat kaya, aku buat comel, aku buat uduh ni linabluwakum, nak uji mung ya. Nak tahu mung ni juh ke tak? Mujuh ke tak? Ayyukum ahsanu amala. Nak tahu mung ni juh ke tak? Kalau mu sesok, juh kamu ni. Kalau mu kaya, juh kamu ni. Itu kadang-kadang kita sesok. Sekali dia uji dengan kaya. Masa sesok, juh. Bo kaya, tak juh. Ada orang yang kaya, juh. Bila sesok, tak juh. Ada? Ada orang waktu dia muda, juh. Bo ketua, tak juh. Jadi tua, tak juh. Tak juh dia sebelah tua. Nyanyi, ada orang yang muda, tak juh. Tua, juh. Masuk waktu sehat, juh. Waktu sakit, tak juh. Waktu senang, juh. Waktu terima musibah, jadi tak juh. Jadi macam-macam. Tuhan naknya kita jadi juh belaka. Di waktu kita senang, di waktu kita susah, di waktu kita gapo. Sebab apa? Ujian itu, musibah itu, nak menghapuskan dosa kita. Di samping nak akak derajat kita. Kalau kita terima ujian Allah ini dengan sabar, dengan tenang, kita usaha menghindari, bukan kita nak elok, dah nak itu gak biarnya COVID ni ada sama-sama lah, baru dosa kita diampun, bukan gitu maksud dia. Nah, bukan gitu, bukan kita nak elok COVID ni mari duduk sama-sama sekali dengan kita. Tak, tapi kita sabar menghadapinya, kita hadap dengan cara yang betul. Hadap dengan cara betul. Nah, kita tidak bahaya kau si kau deh, tidak maki hamu orang kau si kau deh. Jadi InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa kita. Nak leburkan dosa kita. Banyak yang lagi, banyaklah benda. Kata kita nak kecek bak musibah ini. Musibah kadang-kadang musibah tu dia jatuh kena kita seorang. Orang lain tak kena pun ada juga. Lalu kita ngeluh, apa ya Allah mu pilih aku, apa mu tak pilih orang lain. Ada juga gitu dah. Macam COVID ni dia kena semua. Semua kena. Nah, ada 2-3 sebab sebenarnya kenapa COVID apa-apa wabak ni. Satu, takdilah Allah nak leburkan dosa kita. Dua, Allah nak wisda kita bahawa mu ni jauh lagi ni. Dah, aku puk saya kepala sikit supaya mu pusing balik. Nah, kamu balik sedar kata mu ni banyak dah pergi jalan kok sikode, sesak barak dah mu ni. Dah, ada juga Tuhan kerana dia nak angkat martabat kita. Dan ada juga kerana Tuhan nak tegur dan nak balas apa tadilah, banyak dah kita buat dosa ni. 2-3 sebab itulah. Dan salah satu sebab hak kita duk kecek hari ni ialah nak leburkan dosa. Semua ni kita kena hadapi dengan sabar, dengan cerdik. Kita kena hadapi COVID ni dengan cerdik, bukan dengan bodoh-bodoh gitu ya. Bukan dengan bodoh-bodoh, dengan cerdik, dengan pertimbangan akal, dengan pertimbangan iman kita. Setahu mana kita yakin ke Allah. Cara itulah kita hadapi COVID ini, insya-Allah. Kalau kita berjaya menghadapi dengan sabar, maka Allah akan akak. Allah akan akak balik. Dia kata berjaya dah mung lawan COVID. Berjaya dah mung lawan COVID, maka aku akak naik lagi. Tapi kalau kita nak lawan COVID ni tak jaya, lama lah kot. Tuhan letak COVID ni supaya sampai mu jaya luluh lawan COVID ni lama. Boleh jadi lama. Jadi pandai-pandailah kita untuk nak lawan COVID ni. Yang ke-8, perkara yang ke-8, ujian di alam kubur. Yang melemburkan dosa kita ni lah ujian yang ada di dalam kubur. Lepas mati diuji lagi, kita ni diuji lagi. Kan ada soal apa nama, mungkar nakir, soal dalam kubur. Nah, seksaan yang dan nikmat yang dalam kubur tu juga, seksaan yang ada dalam kubur tu juga boleh meleburkan dosa. Sebab di alam kubur ni bukan alam balasan lagi. Dunia ni bukan tempat balasan. Dah, dalam kubur bukan tempat balasan, tempat balas betul-betulnya di akhirat esok. Di akhirat no tempat balasnya. Maka kalau Tuhan seksa dah atas dalam kubur, maka orang ingin dah lah seksa kita di akhirat. Sebab keseksaan tu bukan nak balas, tapi nak menghapuskan dosa-dosa. Tuhan nak hapus dosa. Tuhan dia sayang kat orang tu, banyak dia uji. Banyak dia uji. Uji masa hidup, uji masa mati. Ada Tuhan ni, Allah ni bila dia sayang kita, dia akan uji kita macam-macam. Nak suruh kita naik darjat kita tinggi, dia akan uji kita macam-macam. Kalau orang hak tak biasa kena ujian tu, praung, tak biasa demam. Tuhan tak uji pun demam semua pun dak. Maknanya Tuhan tak cara langsung dah ke dia tu. Kau praung tu, Tuhan Firaun tu, Tuhan tak cara dah dia demam, Tuhan tak uji.
Dia tahu dah. Kalau dia segar, kalau dia demam pun memang dia tolong gitu. Dia deraka kepada Allah. Jadi tak ada kerja with demam ke dia. Biarnya lawa tu, biarnya lawa, biar dia rasa dia segar, rasa dia hebat gitu. Dan Allah tak secara. Kita jangan duduk sedak kita kata, oh kita segar ni kerana Allah sayang kita. Jangan. Nah, Tuhan nak uji kita. Tuhan bila dia sayang kita, you be sakit. You be susah sikit. Nak suruh kita sebut nama dia semua. Nak suruh kita sebut nama dia, nak suruh kita tu dia nak tengok kita, dia sayang dah kita, tapi kita dengar kita sayang dia lagu mana. Moga kita duduk segar gini, galik kita, tapi kung sakit ya Allah. Ya Allah. Hak tu hendak tu hak tu hendak tu. Hak sebut nama dia, biar ada letak kau sakit pun, bos segar tak ingat pula. Tu perangai kita. Bos segar sehat tak ingat pula. Sakit ingat. Tuhan sayang kita tu. Sebenarnya Tuhan sayang kita. Dia nak dengar rintihan kita. Dia nak dengar kita meritih ke dia. Dia nak dengar kita doa ke dia. Orang yang dia sayang doa ke dia. Dia lagu tu. Nah, supaya kita nak manja dengan anak lah. Kita anak-anak kita kecil-kecil. Kita balik kerja, anak tidur. Kita gerak. Pok, biar dia teriak. Teriak tu dia panggil kita, dia mari peluk kita. Tu sedap tu. Hak tu tapi anak pok je ni tak cara anak kelik anak tidur kok dia makan tak makan kok mung lah. Gitu. Ada anak orang saya kan anak dia balik cari anak. Anak duduk main molek-molek ya jetik lenga suruh anak tu tiup. Bukan nak seksa tapi nak suruh anak dia mari panggil abah. Dia rasa sedap. Tu contoh mudah-mudah lah biar kita nampak. Allah lebih-lebih lagi Maha Pengasih. Allah ni Maha Pengasih. Bila dia kasih kepada seorang dia uji. Sebab tu Nabi kata orang yang paling berat diuji ialah para anbiya. Nabi-nabi ni orang paling uji dia paling kuat. Sebab apa? Sebab Tuhan paling sayang kepada para nabi. Lepas tu orang yang berikut-berikutnya para sahabat, para berikutnya. Kita ni kalau Tuhan masih uji kita, tandanya Tuhan masih sayang kita. Kalau Tuhan tak cara kita kau mung lah nak segar, kau nak sehat, kau nak senang, kau nak susah. Aku tak cara kamu. Maknanya Tuhan tak sayang kita. Jadi Tuhan sentiasa sayang kita ni bila kita kaya, dia beri susah cara kaya. Dia beri kita miskin, dia beri susah cara miskin. Supaya kita ingat ke dia, doa ke dia, gapo ke dia. Dia nak hapuskan dosa kita. Gitulah juga di akhirat, di dalam kubur. Dalam kubur Allah bagi ujian lagi dengan seksaan. Bukan balah lagi tu. Seksaan di kubur bukan balah. Sebab kubur bukan darul jaza. Bukan tempat balasan. Dok lagi darul jaza ialah yaumul jaza, yaumul akhirah. Hari kiamat tu, hari akhir tu. Tu tempat balasannya. Atas dunia ni kalau kita buat apa-apa kita betul sakit, bukan balasan lagi, bukan balas atas dunia, bukan balasan, tapi dengan dia pop dia beri sakit, kita langgar perintah Tuhan, pum dia beri sakit, dia beri satu benda musibah, maka dia nak hapus dosa kita, dia nak menghapuskan dosa kita, bukan dia nak balas. Tuhan dia balas tak bangun kita, dia balas balasan Allah maha pedih di akhirat esok. Jadi di dunia ni bukan balasan tapi dia teguran. Sebagai jetik lengo tek sikit. Khabar tak? Suruh khabar. Deh. Yang ke-10 akhir sekali, rahmat dan ampunan daripada Allah tanpa sebab apa-apa. Hak ni hak kita tak tahulah. Allah beri je rahmat dia. Ada orang yang jahat atas muka bumi. Tengok-tengok. Ada duduk di syurga esok. Mana? Maka dia masuk syurga bukan dengan amalan dia, bukan dengan syafaat Nabi, bukan dengan apa-apa, tapi semata-mata dengan rahmat Allah. Allah berkuasa nak ambil siapa, pilih siapa wakbuh dalam syurga, nak pilih siapa masuk dalam neraka. Tu kerja kuasa dia. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak buat apa dah. Hak ni yang ke-10 ni, agak-agak kita boleh lah ni. Allah pilih jemput kita pergi ke syurga. Dapat masuk syurga dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Hak ni kita nak ni, maya dok puasa, dok zikir, dok malah belaka kita ni. Boleh puasa lek-lek gini baca Quran, dok baca. Gapo dok. No, tapi dok harap rahmat. Tak apa, boleh dah. Boleh mengharapkan rahmat Allah tu penting. Tapi orang yang mengharapkan rahmat Allah ni, dia tidak gitulah. Tak buat kau sekarang dok harap rahmat Allah, dia tak jadi. Orang yang mengharapkan rahmat Allah ni orang yang baca Quran, orang yang beramal, orang yang bangun tengah malam, tu orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau dia duk berharapkan rahmat Allah, dia tak buat kau sekarang.
Tak akan jadi lagu tu. Tak akan jadi dah. Jadi ada semua tu ada berlaku sebab musabab. Tapi Allah nak royak rahmat dia ni dia boleh beri kepada siapa-siapa saja yang kita tidak jangka, yang tidak ada sebab apa-apa pun boleh. Allah tidak sakut, tak ada sakut dengan tak tertakluk dengan sebab musabab dah. Dia nak buat gapo, tak ada sebab dia boleh buat. Kita ni ada sebab boleh buat. Tak? Allah tengok dia nak buat tanpa sebab. Masa dia nak buat kita dulu, masa dia nak jadikan kita dulu melalui sebab-sebab. Sebab mak kita nikah dengan ayah kita, duduk bersama. Tak? Maka berlaku persetubuhan, maka berlakulah benih. Ada sebab. Sebab lepas tu ada masa, ada ikut peraturan, ikut susun ni. Duduk dalam perut 9 bulan, lepas tu tubik, pergi hospital, beranak rumah sakit, jumpa bomo, jumpa doktor lah. Sebab tu besar, mati. Ikut peraturan. Tapi Allah, masa dia nak hidup kita balik esok, hari kebangkitan, ikut peraturan. Tak ikut dah. Udah bung, tiup sangka kala tu hacur lebu, tiup sangka kala kedua, bung, kita bangkit. Tak ada dah peraturan. Hok awal-awal gitu. Tak ada peraturan dah. Bangkit dung gitu ya. Ngongek pakak hunga lagi ke mahsyar. Mana Allah tidak terikat dengan peraturan-peraturan tu. Masa kita nak lahir tu, dia buat kita ni melalui peraturan. Peraturan tidak kata beranak pun boleh jalan pergi sekolah lalu tak 7-8 tahun duduk. Dok masa lahir tu tak uti kau satu lembek lotek nak jalan tak pandai, pakai baju tak uti nak kecek tak boleh. Tapi bila di akhirat tu, hari kebangkitan tu tak ikut dah peraturan tu. Tak ikut langsung peraturan tu. Tok duduk dalam kubur tu kat boom tubik. Bangkit. Gi ke mahsyar. Terbengong-bengong belaka. Tak tahu nak pergi alah ke mana, tapi gi. Banyak ayat Quran cerita tentang orang yang nak pergi ke mahsyar ni, dalam keadaan bengong-bengong belaka. Jumpa anak lari kita lari ke anak. Jumpa ayah lari kita lari ke ayah. Ada disebut dalam Quran banyak. Yauma yafirru akhi min akhihi wa ummihi wa abih. Ada dalam ayat Quran tu. Adik-beradik lari tak sejumpa. Bapa takut adik-beradik minta tolong. Kita pun tak tahu nak pergi mana, terbengong-bengong. Mari adik-beradik ni minta tolong pula. Berat ah. Dah lah atas dunia lu kita duk tolong dia. Dah akhir masa ni nak minta tolong lagi. Gitu lah maksudnya. Jadi tu di antara perkara yang meleburkan dosa kita ni. Yang ke-10 ni ialah rahmat yang turun, yang Allah bagi tanpa sebab, tanpa musabab. Dia nak beri, dia beri dah. Jadi kita kena berharap juga ni. Kita doa lah, ya Allah yang Tuhan aku beri rahmatilah aku, rahmatlah aku ni. Walaupun aku amalan sikit, beri rahmat kat aku. Walaupun aku ni amalan sikit, walaupun aku ni ilmu sikit, walaupun aku ni gapo sikit lah kau. Walaupun aku ni semaya gitu-gitu tak serupa dengan tok guru semaya semetar ya. Orang lain semaya 4 rakaat tu 15 minit. Aku 5 minit tak apa. Tapi ya Allah, aku harap kau rahmat-Mu. Aku sentiasa mengharap rahmat-Mu. Rahmat ni kasih sayang-Mu ya Allah. Mu sayalah kat aku ya Allah. Jangan buat tak ira gitu, jangan super peraung tu mu buat tak ira. Demi mu tak sibuk dia. Tak demi semua langsung peraung. Tapi jatuh mana dia? Jatuh mana? Maknanya jangan sedak kita orang segar ni, jangan sedak kata tu heavy segar kita ni, heavy segar. Takut tu heavy segar tu sebab itu cara. Dia tak si uji, tahu dah. Kalau uji pun gagal, kalau uji pun Allah mu ni. Tak payah uji dia tahu dah. Dia buat sepuluh peraung tu. Nyanyo kita. Jadi minta rahmat Allah. Jadi kesimpulannya 10 perkara ni kita kena buat lah. Kena berharap lah dengan 10 perkara tadi. Nombor 1, taubat. Ni wajib lah. Kita manusia ni sebagai hamba Allah kena taubat. Tak apa taubat buat pula. Orang tua kata taubat ulu golok, lepas taubat buat pula. Tak apa. Allah Maha Pengampun. Allah tidak jemu nak ampunkan dosa kita. Taubat. Kalau buat pula, taubat pula. Buat pula, taubat pula. Kerja kita taubat. Tak ada ha? Tapi niat tak si buat dah. Niat tak si buat. Tapi kalau terbuat, taubat pula. Istighfar. Rendah sikit pada taubat. Istighfar ni pun Allah leburkan dosa kita juga. Kebaikan, buat baik. Kalau kita banyak masa buat baik, kuranglah masa nak buat jahat. Nah, kalau banyak masa duk fikir nak buat baik, kurang masa nak buat jahat tu.
Kurang lama-lama penuh. Masa kita 24 jam dengan kebaikan. Tak menghancurkan, meleburkan kejahatan. Doa, kita doa kat orang. Kerana doa kita ni kepada orang lain boleh meleburkan dosa dia, boleh meleburkan dosa kita. Bukan doa sekat kita saja, doa kat orang lain atas. Sebab orang lain bila kita doa kat orang lain, harap-harap orang lain tu doa kita atas. Doa juga kat kita. Tak? Kebaikan. Kebaikan yang kita buat, kita sedekah juga kat juga kat orang lain. Terutamanya kepada mak ayah kita. Bui lah sedekah kita tu pahala tu atas ke dia baca Quran ke apa. Mak ayah kita ni kalau kita tak niat pun kata ada ulama kata tak niat pun boleh dah dia. Sebab ni jariah dia, amal jariah dia. Kita jadi baik ni kerana amal jariah mak ayah kita. Dia jamu makan kita, dia atas kita sekolah, maka kita jadi baik. Reti nak semaya, reti nak puasa ni hasil daripada dia pera kita. Ni, jadi kalau kita tak niat pun pahala tu mengalir ke dia. Moleknya niat lah. Kita jadi teringat ke dia. Nak teringat ke mak ayah kita. Gapo lagi tadi? Seksa dalam kubur, ujian dalam kubur, doa sahabat-sahabat. Ada cerita tu hadis ke kata. Bila di syurga esok dia tak jumpa saya tak ingat hadis ke apa kan. Dia ni bila apa ni dia kata dia pesan kata ulama rasa dia kata kalau aku mati esok bila aku mati ni esok mu masuk syurga belaka ita tengok atas aku. Ita tengok ada ke tak aku. Kalau tak ada, mu tanya malaikat aku duduk mana. Takut aku duduk neraka kau mu minta dengan Tuhan. Maknanya mati dah tu Tuhan. Dia ni suruh minta doa lagi dengan Tuhan supaya dia ambil dia tu masuk syurga sekali. Nah, kita nak sahabat-sahabat gitulah. Nak mati bila mati masuk syurga esok ingat-ingat kau sayang. Oh dulu duduk semaya terawih sebelah aku ni dulu. Gimana dia tak ada rupanya dia masuk neraka. Doa ya Allah, dia dulu duduk semaya terawih sekali dengan aku. Mari dia masuk syurga. InsyaAllah doa ahli syurga ni Tuhan tak tolak. Jadi doa-doa lah kalau tak nampak saya esok di syurga esok doa. Tolong doa. Doa. Sata tu mana tak nampak. Doa dia supaya dia mari masuk syurga sekali dengan dia, sekali dengan kita lah. Jadi tu deh. Jadi itulah rasanya petang ni 10 pelebur dosa yang ditulis oleh Ibn Taymiyah dalam kitab dia, nama kitab dia Majmu' Al-Fatawa. Kitab Majmu' Al-Fatawa ni kitab besar lah. Koleksi segala apa ni, koleksi fatwa-fatwa. Kita cerita dah pada perjumpaan kita hari tu, siri yang lalu, siapa tu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni ada orang suka dia, ada orang tak kenal dia. Tapi dalam tajuk hak ni dia tak ada sakut paut lah. Hak orang duk balah Ibn Taymiyah ni dia balah dalam bab aliran akidah. Aliran akidahnya. Kita tak ambil bab akidah Ibn Taymiyah, kita ambil bab ni, semua bersetujulah bahawa 10 perkara ni boleh meleburkan dosa. Jadi kita ikhtiarlah supaya 10 perkara ni ada pada kita. Semoga dosa ada sikit-sikit ni boleh hacur. Sentiasa ingat dengan rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Ingat tu, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jahat mana mung, teruk mana mung, lobi mana mung jangan putus asa. Kalau mu berasa nak bertaubat, mu taubat lalu. Allah sentiasa menunggu, menanti orang nak bertaubat. Dia tunggu nak ampun. Nak ampun dia. Allah bukan serupa dengan kita perangai manusia ni. Dia buat jahat, dia buat jahat, tak ada siapa nak cara dah. Kau kita buat jahat tu, mana kau jahat, kau jauh dah. Untuk nak balik, kalau kita menyesal pun, orang tak harap dah kita. Macam kalau kita penagih dadah. Walaupun kita dah apa nama ni, dah insaf, pergi masjid. Orang tak percaya dah kita. Dia tu tak percaya mana tu, bekas dadah. Ataupun tak harap dah. Biasa masuk J ni, silap sikitnya bunuh. Yang sembelih tekak ni, dia ni orang dah banduan ni bukan boleh kira. Orang tak percaya dah. Allah dah buat jahat sebanyak mana pun, mu minta ampun dengan dia, pasti dia akan ampunkan dosamu. Walaupun sebutir laut ke, sebanyak pasir di laut ke, di pantai tu, Allah boleh berkuasa untuk mengampunkan. Jadi terima kasih kepada semua. Kita
berhenti hari ini dan kita jumpa pula di dalam apa ni bicara Ramadan pada hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita bersama dengan seorang um, orang pencen dah ni. Sahabat saya yang pencen, lalu ni dia duduk kerja dengan NGO. Dia kerja dengan NGO dan dia pun duduk apa ni ceramah di rata-rata tempat juga. Jadi kita di akhir-akhir di akhir-akhir puasa ni pun kejar lagi Lailatul Qadar. Tidak kata tak ada dah Lailatul Qadar lepas dah. Dak. Lailatul Qadar ni dia masih mengejar lagi hari hari tu hari 26 27 Ramadan dah. Hari Ahad ni. Tapi masih mengejar Ramadan. Dan hari Isnin tu kita akan bersama dengan sekali lagi dari sahabat kita daripada Selatan Thai. Kita bersama dengan Tok Ime pula. Dengan seorang Tok Ime. Tok Ime Masjid. Di Sungai Padi. Siapa dia tu kita tunggu. Dah, orang hebat. Orang hebat di Sungai Padi. Tok Ime Masjid je dia. Tok Ime je dia. Tapi hebat dia. Jadi saya baru kenal dia sehari dua baru ni. Dapat berhubung dengan dia. Baru nampak kehebatannya. Nampak orang ni hebat. Ni, kita bersaing dengan orang hebat ni, pak kita jadi hebat benar. Nah, kita saing dengan orang hebat, kita berkawan dengan orang hebat ni, kita berasa hebat. Janganlah saing dengan bodoh-bodoh ni. Ni, boleh kalau kata kita rasa kalau kita boleh cidikkan dia, boleh lah. Takut dia bodoh kita lah. Kita saing dengan orang bodoh, kalau dia jadi cidik supaya kita, tak apa. Takut kita jadi bodoh dengan dia. Tapi kita pilih kawan-kawan yang hebat-hebat. Supaya kita tak rok nak heret dia jadi tak hebat. Biar dia heret kita jadi hebat sekali. Dia. Jadi pada setakat tu, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.